Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam kepada semua para penonton, para penyokong, para pendukung, para pengkritik sekali pun yang tetap terus setia bersama dengan Jom Channel. Apa khabar semua? Moga-moga semua sihat belaka pada hari ini 8 Ogos 2023, hari Selasa. Bersiaran kita pada malam ini yang pastinya rancangan Bual Bicara Kita Selangor akan membawakan isu-isu terkini dalam pilihan raya negeri di Selangor saja, walaupun kita faham ada 6 negeri yang terlibat dalam pilihan raya negeri kali ini, dan pastinya banyak isu-isu yang terkini yang mungkin akan disampaikan oleh para panelis yang kita memang jemput khas. Mereka juga adalah calon-calon bagi kawasan-kawasan mereka juga kan. Untuk hari ini saya difahamkan ada lagi 3 hari. Hari ini hari apa? Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 3 hari lagi tempoh berkempen yang pastinya kita pun fahamlah kempen-kempen panas ini. Jadi macam mana pun untuk 3 calon kita, saya nak ketengahkan. Jom mari dengan saya. Assalamualaikum Tuan Nur Razli Said dan juga Tuan Haji Mazwan Johar. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, alhamdulillah. Tuan Azli, setakat ni macam mana kempen bergerak di Don Dengkil? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dah masuk hari ke-11 dan kita di Dengkil ni dah hampir berpusing kepada semua tempat. Kita ada 23 PDM dan alhamdulillah semua tempat kita dah lawati dan kita dah berjumpa, dan setakat sehingga ke hari ini respon daripada masyarakat terhadap calon kerajaan perpaduan ini sangatlah baik, sebab bagi mereka ialah pilihan yang terbaik untuk kita meneruskan agenda pembangunan rakyat ini. Setelah kita mengalami 5 tahun yang agak mendukacitakan melalui perubahan kerajaan, lepas tu ada 3 Perdana Menteri, banyak dasar-dasar yang tak dapat dilaksanakan. Jadi hari ini mereka dah merasakan inilah masanya untuk kita move on dan memastikan agar kerajaan negeri Selangor ini dapat dibentuk bersama dengan kerajaan pusat. InsyaAllah. Bagi mereka yang mungkin kurang mengenali, saya tak boleh sebut kurang mengenali, memang orang yang terkenal Tuan Nur Razli Said, calon bagi Barisan Nasional N55 Dengkil, merupakan ketua bahagian UMNO Sepang dan juga pengurusi Barisan Nasional Sepang, dan akan ada nanti saya nak bagi ruang. Boleh sekali lagi pada Tuan Azli, selain daripada 2 jawatan ini, apakah orang kata satu kelayakan, boleh perkenalkan sedikit latar belakang untuk dikenali? Okey, saya memang anak Dengkil, yang pertama. Lepas tu yang keduanya, jawatan dalam politik yang itulah. Lepas itu saya ni lebih kepada bidang perniagaan. Saya ada my own group of companies, so yang mana kita menumpukan banyak kepada transportation dan juga travel industry. Jadi memandangkan Sepang ini merupakan, Dengkil ini juga merupakan hub kepada kemasukan semua pelancong daripada luar negara. Jadi melalui bidang perniagaan ini banyaklah yang dapat kita bantu di kalangan masyarakat dari segi ruang-ruang pekerjaan, dari segi membangunkan sektor-sektor industri pelancongan di kawasan, dan maknanya banyaklah dari sudut ekonomi itu dapat kita bantu melalui industri pelancongan ini, yang mana saya berada di dalam tersebut. Menarik. Itu adalah sedikit latar belakang. Yang lagi seorang lagi merupakan calon bagi Pakatan Harapan N26 Sungai Ramal. Ini memang sama juga, tak perlu diperkenalkan, incumbent bagi kerusi tersebut. Sebelum ini merupakan mantan adun bagi Sungai Ramal tersebut, dan selain itu juga merupakan ketua kawasan amanah bagi kawasan Bangi. Okey, Tuan Haji Mazwan, sebab sedikit saya dengar ujian ataupun getir sikit kempen dekat Sungai Ramal. Macam mana berdepan dengan suasana sana?
Ya, Sungai Ramal, Alhamdulillah pada peringkat awal tu memang sejuk bermula dengan sejuk bila buat apa tu aktiviti walkabout, berjumpa dengan para pengundi ini, orang ramai masing-masing memberikan respon agak kaku, tetapi bila dah masuk minggu yang ini hujung, mulai pada hari Khamis, hari Jumaat lepas, saya mula merasai perubahan, mungkin kerana pada masa itu semangat ke arah untuk menghadapi pilihan raya ini semakin menerap kepada masyarakat. So masing-masing mula memberikan respon yang lebih baik kepada kita bila kita berkempen di jalan raya, dan begitu juga sesi ceramah yang diadakan pada awal itu memang sejuk, tapi seperti semalam bila kami buat kempen ceramah di Seksyen 4 Bandar Baru Bangi mendapat sambutan yang sangat ramai yang hadir. Okey, itu satu perkembangan yang baik juga yang kita nak dengar daripada kedua-dua calon. Baik. Okey, saya nak tumpukan kepada topik yang kita bawakan pada hari ini berkaitan tentang manifesto yang dinamakan manifesto janji manis politik perpaduan atau Perikatan Nasional. Okey, penonton sekalian, seperti biasalah, kalau orang kata orang politik dia memang tak boleh lari. Kalau tiba waktu pilihan raya, dia akan datang, macam-macam janji dia boleh kasih. Waktu itulah kadang-kadang 5 tahun tak nampak muka, kali ini barulah perasan ada rupanya. Selama ni muka hanya terpampang di billboard kat Simpang 4 katanya. Tu ada satu calon yang lain. Tapi waktu berkempen kali ini baru nampak muka. Jadi itu salah satu, dan juga perkara-perkara yang ahli politik janjikan. Jadi saya nak tengok sejauh mana apa yang dibawakan oleh gabungan perpaduan di antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan ini suatu perkara yang memang meniti sejarah. Kita semua agak maklum perkara ini. Jadi mungkin sedikit kupasan yang mungkin saya boleh mulakan terlebih dahulu kepada Tuan Haji Mazwan, calon Sungai Ramal terlebih dahulu. Minta maaf gangguan teknikal, saya tak dengar. Sebab tadi bunyi teruk, bunyi statik. Statik. Ada masalah teknikal, saya punya pihak sini sedang cuba atasi. Okey, no problem. Nanti betulkan. Saya mungkin terus pada Tuan Razli. Bagaimana Tuan melihat manifesto yang ditawarkan oleh perpaduan, jika dan juga sebut sikit apakah yang bila nampak impak yang Tuan rasa memberikan orang kata banyak peluang kepada rakyat Selangor, dan bagaimana pula Tuan melihat Perikatan Nasional? Okey, saya melihat begini, hari ini apa yang manifesto ataupun 5 tekad 5 tahun yang Menteri Besar umumkan tempoh hari, ini adalah berdasarkan perancangan berbulan-bulan. Okey, dan kita mengambil kira perancangan manifesto ini adalah berdasarkan pencapaian kita terhadap apa yang dah kita lakukan sepanjang 5 tahun lepas. Jadi ada beberapa penambahbaikan yang dibuat, dan juga ada juga bukan hanya janji ataupun goodies yang kita tawarkan kepada rakyat, malah kita menawarkan juga pelan jangka panjang untuk negeri Selangor. So, kita nak bawa ke mana negeri ini? Hari ini Selangor ni dah maju. Selangor ni dah ada serba-serbi. Jadi bagaimana lagi mempertingkatkan negeri Selangor ini? So, ini yang kita fikir dan kita tawarkan dalam manifesto. Jadi berbanding dengan manifesto Perikatan Nasional, saya nampak mereka ini lebih menawarkan benda yang bersifat sementara, yang dikatakan bantuan rakyat daripada 300 naik 400. Jadi ini adalah manifesto yang dibuat hanya selepas kita mengumumkan manifesto. Maknanya lepas kita umum, dia tengok, okey, dia copy paste, lepas tu dia tambah baik sikit lebih kurang. Tetapi tidak ada pelan jangka panjang bagaimana kita nak membangun dan memperdayakan rakyat di khususnya rakyat di negeri Selangor ni. Jadi kita nak tahu juga, selain daripada goodies yang you tawarkan ni, daripada mana you nak dapatkan sumber-sumber daripada apa yang you janji ni. Dan yang kedua, pelan jangka panjang untuk negeri Selangor ni, apa yang you nak buat? So dari segi pembangunannya apa? Kan? Kalau kita tengok dalam manifesto Menteri Besar, saya ambil contoh di tempat saya, beliau menjanjikan bahawa Southern Selangor ini akan dijadikan daerahnya, contohnya daerah Sepang ini akan dijadikan salah satu daerah yang nak dibangunkan untuk bertaraf bandaraya. Sekarang kita dah ada 4
bandaraya. Kan kita dah ada PJ, kita dah ada Subang, kita ada Shah Alam, Shah Alam, kita baru Kelang. Jadi hari ini untuk membangunkan usaha itu, Sepang ini dilihat sebagai satu daerah yang berpotensi untuk dinaik taraf menjadi bandaraya. In fact, hari ini dari segi hasil Majlis Perbandaran Sepang pun dia dah boleh dah untuk diangkat untuk menjadi taraf bandaraya, cuma kita tak cukup penduduk lagi. Untuk mencapai standard bandaraya tu kita perlu ada 500,000 penduduk sebagai contoh. Jadi yang itu kita kurang. Jadi bagi saya apa pun manifesto hari ini, kita tak boleh melihat hanya janji manis yang nak ditawarkan ini, parking percuma, air percuma. Tapi at the end of the day nanti kita khawatir kalau kita tak punya resources yang cukup untuk kita bagi. Semua ni bukannya kita bagi percuma, tetapi dia mengurangkan hasil dan juga pendapatan kepada kerajaan negeri Selangor. Jadi yang kita nak bukan hanya goodies, bukan hanya perkara-perkara yang boleh kita dapat buat sementara, tetapi kita nak menyediakan platform untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Dari segi pekerjaannya bagaimana kita nak sediakan, dari segi infrastrukturnya. MB juga dalam manifesto 5 tekad ini kita cakap dia nak menghubungkan rail daripada Dengkel ke Tanjung Sepat ke Sungai Pelik terus kepada pusat bandaraya. Jadi maknanya besok akan datang rakyat di kawasan Sepang ini dia dah tak perlu lagi nak bawa kereta nak pergi ke KL dan sebagainya. Maknanya hanya dengan 30 minit 45 minit dia boleh tinggal di kawasan tempat penempatan yang ada tetapi bekerja di Kuala Lumpur. Jadi ini pelan jangka panjang dan ada juga nak dibuat pelabuhan baru dan sebagainya. Jadi bagi saya goodies is one thing, okay? Tapi apa perancangan jangka panjang untuk rakyat Islam? So itu yang paling penting dan ini saya nampak kurang dari segi Perikatan Nasional dan dia hanya menawarkan ini hanya untuk menarik undi semata-mata. Jadi perancangan jangka panjang ini tak ada. Sebab itulah saya kata perancangan yang dibuat berbulan-bulan melalui hasil kajian ini dia menghasilkan manifesto yang sempurna, lengkap. Bukan hanya goodies, tapi Perikatan Nasional ni dia lebih kepada goodies untuk menarik perhatian. Tapi apa jadi selepas itu? Jadi kita tak nak ni janji-janji manis pilihan raya ni kita tahu. Kan? Betul. Okey. Ya, poin yang menarik. Haji Mazwan, okey, boleh dengar Haji? Baru elok balik. Okey, alright. Alhamdulillah. Okey, untuk Haji macam ni Haji. Selaku mantan yang berhormat wakil rakyat di Sungai Ramat, bayangkan dengan 46 inisiatif yang pernah kerajaan berikan, kerajaan negeri pada penggal yang lepas. Itu pun seolah-olahnya macam nak bagi pada orang kata manfaat pada semua rakyat tu memang terkejar-kejar. Kali ini satu janji lagi. Sebanyak sasaran kepada 60 program daripada 46 akan naik kepada 60. Jadi bagaimana? Adakah perkara ini logik atau sekadar satu janji manis? Dan bagaimana pula kalau boleh Tuan Haji buat satu perbandingan mana-mana kerajaan negeri yang dipimpin oleh Perikatan Nasional, ada tak mereka macam di Negeri Selangor ni? Baik, terima kasih. Yang pertamanya kita kerajaan negeri Selangor ni kita sudah ada track record. Bagaimana kita memerintah negeri ini bermula daripada 2008 sampailah pada hari 2023. Jadi kita ada satu rekod yang panjang yang boleh dinilai oleh rakyat. Dan kalau kita lihat apabila kita bermula pada 2008 dulu, kita memperkenalkan mula dengan 20 meter padu tawaran air percuma kepada semua dan juga kita ada skim khairat kematian. Kalau nak kira sebenarnya kita bermula itu dengan kita pada masa itu mengambil contoh daripada kerajaan negeri Kelantan, kerana kerajaan negeri Kelantan pada kita itu kita lihat sebagai contoh sebab ianya adalah satu-satunya kerajaan negeri di bawah pembangkang yang berbeza daripada kerajaan persekutuan. Tapi kita lihat bagaimana negeri Selangor yang bermula dengan ambil contoh daripada Kelantan yang dua tu, sekarang kita dah tinggal 46. Kelantan masih lagi kekal macam sejuk beku dalam muzium di situ. So, memang jauh bezalah kita telah berkembang dengan banyak satu. Yang keduanya kalau kita lihat memang perkara ini dia bukan berlaku secara sekaligus. Dia memang berperingkat-peringkat. Jadi daripada mula
baru 2 itu nak sampai ke sekarang pada hari ini ada 46 tawaran, dia mengambil masa lebih daripada 10 tahun. Tapi sekarang ini kita sudah pun biasa mengendalikan sampai 46 inisiatif yang kita beri kepada rakyat di bawah Iltizam Selangor Penyayang, sekarang kita namakan, dulu IPR, Inisiatif Peduli Rakyat, sekarang Iltizam Selangor Penyayang. So dengan berbekalkan kepada rekod yang cemerlang itulah, maka kalau kita nak tambah lagi 12 lagi, bukanlah satu masalah. Ya. Ya, itu dia. Memang tak ada masalah sekali pun. Sebab saya pun memang nampak dan selalu juga saya terlibat dalam program-program kebajikan yang dilaksanakan oleh Pusat Khidmat di Sungai Ramal. Saya rasa memang sangat teratur dan banyak manfaat didapati. Apatah lagi kalau saya masih boleh ingat banyak inisiatif daripada Payung Rahmah terutamanya, ya, daripada almarhum Salahuddin Ayub bersama-sama Kebangi. Kalau Payung Rahmah sangat menarik sebab ianya memang ada kerjasama rapat di antara kami dengan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Ya. Ya, betul. Itu antara menarik. Jadi rugilah kalau rakyat dengkil, kalau rakyat Sungai Ramal nak tukar selain daripada itu. Baik, saya nak berbalik kepada calon dengkil kita. Ya, baik Tuan. Satu perkara yang agak menarik dari 5 kata tekad yang ingin ditawarkan daripada kerajaan perpaduan ini kepada rakyat adalah dalam konteks agama Islam, agama sebagai cahaya dan inspirasi kehidupan bermaruah di Selangor. Dan macam biasalah kalau disebut dalam kempen-kempen yang sebelum ni, dalam 3R propaganda yang dimainkan oleh PAS dan juga Bersatu. Saya kena sebut PAS. Ya, pasal saya pun pelik macam mana diorang dah boleh jadi resis dan sangat-sangat orang kata menunggang agama tu. Rasanya kalau diikutkan, dia tak bolehlah nak serang pasal rupanya ada juga fokus daripada perpaduan ini tentang kata meningkatkan syiar Islam. Antara yang menarik bagi saya lah apa yang ditawarkan di institusi pondok, contohnya kelas syarahan pengajian kitab turas, dan juga memang menaik taraf kata wujudkan peruntukan khas sumbangan sekolah kafar. Ni yang pergi haji ni daripada subsidi tambang daripada 2,000 kepada 3,000 jemaah muasasah, biasiswa Al-Ghazali dan banyak lagi. Jadi apa yang mungkin Tuan rasa yang boleh atau sentimen yang akan dimainkan, dan adakah ini lebih baik sebenarnya berbanding dengan apa yang mereka tawarkan? Okey, apa yang saya lihat hari ini, Menteri Besar hari ini, dia cuba nak menerapkan elemen-elemen yang bersifat kerohanian ini. So, untuk kita lihat, dia harus sejajar, seiring. Kita perlukan pembangunan, tapi pembangunan itu yang bersifat bagaimana? Adakah pembangunan itu mengetepikan nilai-nilai kita sebagai manusia, mengetepikan nilai-nilai kita sebagai orang Islam? Jadi bagi kita ia perlu harus seiring. Jadi inilah yang saya nampak yang MB cuba terapkan. Maknanya di samping kita mengejar pembangunan dan berstatus negara maju lah apalah sebagainya, tetapi ia harus seiring dengan sifat-sifat ataupun value-values yang diminta ataupun dipraktiskan oleh agama itu sendiri. Jadi bagi saya tidak ada gunanya kalau kita mengejar sesuatu pembangunan dan sebagainya, tapi kita tak ada empathy, kita tak ada simpati, kita tak ada keinginan untuk membantu juga yang lain untuk bersama-sama di dalam ke arah pembangunan ini. Jadi itu yang saya nampak selain daripada apa yang ditawarkan oleh Menteri Besar tadi yang disebut, nak mengerjakan umrah kali pertama dapat 3,000, pembangunan sekolah kafar dan sebagainya, dan ini memang dah sampai masanya. Sebab hari ini saya tengok minta maaf cakaplah, so PAS ini dia telah mendoktrinkan anak-anak kita ini melalui pasti ini daripada seawal umur 3 tahun, 4 tahun. Jadi ini disambung pula dengan sistem pendidikan mereka. Tapi kita ini, sekolah agama rakyat ini, kita lebih terbuka. Kita tidak terlalu ekstrim, kita tidak terlalu menerapkan ideologi yang tidak sepatutnya. Jadi bagi saya hari ini sudah sampai masanya untuk kita memperkasakan kembali sekolah agama-agama rakyat ini agar mereka ini dilihat
mempunyai potensi dan masyarakat hari ini yakin terhadap sistem pendidikan ini. Sebab kalau kita lihat banyak juga masalah-masalah yang melibatkan sekolah agama kafah ini apabila guru-guru dia hanya bersifat kontrak, tidak ada orang tu bila nak buat loan jadi masalah dan sebagainya. Jadi sudah sampai masanya untuk kita seragamkan sekolah agama rakyat ini di negeri Selangor ini setanding dengan sekolah-sekolah kebangsaan, sekolah-sekolah yang ada di dalam negara ini. Jadi bagi saya hari ini elemen-elemen yang diberi melalui institusi-institusi agama ini, saya lihat maknanya keseimbangan itu perlu ada. Maknanya MB hari ini dia melihat bahawa kenaikan kos harga hidup itu dia bukan hanya melibatkan barangan-barangan keperluan harian, tetapi dia juga melibatkan ibadah orang Islam itu sendiri, macam nak menunaikan umrah ataupun nak menunaikan haji. Hari ini dia dah perbelanjaan itu dah menjadi semakin mahal. Begitu juga dengan institusi agama, begitu juga dengan sekolah-sekolah pondok. Jadi sekolah pondok ini harus kita beri tumpuan sebab kita kena melahirkan lebih banyak agamawan ataupun ilmuwan-ilmuwan yang dia tidak terikat pemikirannya terhadap sesuatu ideologi. Dia harus bersifat adil, harus bersifat apa yang disampaikan itu tidak cenderung kepada mana-mana pihak. Dia menyampaikan apa yang sebenarnya ajaran agama Islam itu ajarkan. Jadi bagi saya melihat inilah satu penambahbaikan yang ada di dalam manifesto yang ditawarkan oleh Menteri Besar untuk 5 tahun. Tapi apapun yang paling penting, seperti yang saya sebut tadi, ialah pembangunan yang kita inginkan ini harus seimbang dengan keperluan kerohanian. Perlu seimbang values kita sebagai manusia. Dia harus ada empathy dekat situ. Kan? Betul. Kita mengejar pembangunan tetapi kita mengetepikan sifat-sifat kemanusiaan. Betul. Poin yang sangat cantik. Ya, seolah-olahnya kalau apa yang ditawarkan oleh Kerajaan Perpaduan Negeri Selangor ini macam dah tak ada ruang bagi Perikatan Nasional, terutama PAS lah sebenarnya kan, yang nak menganggap bahawa selain daripada mereka bukan Islam, atau selain daripada mereka memang tak cakna atau tak macam mereka yang memperjuangkan Islam katanya. Walhal bila ada tawarannya sebegini daripada Kerajaan Negeri Selangor, mereka hanya mengikuti, hanya naikkan sikit. Contohnya kalau kata allowance imam dan bilal ditawarkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, sekiranya mereka memerintah akan datang, allowance imam akan naikkan ke 1,600, allowance bilal dinaikkan kepada 700 dan bagai. Apa yang dilakukan oleh Perikatan Nasional dia tambahkan juga dalam tu. Tapi di mana hasilnya wallah alam, kerana yang ditawarkan oleh kerajaan negeri ataupun perpaduan sekarang ini adalah berdasarkan dengan track record seperti mana yang Tuan Nozli sebutkan tadi. Alhamdulillah. Okey. Haji Mazwan. Ya, saya. Soal perpaduan lah sekarang ni. Saya buat analisa sedikit. Selepas keyword Sanusi, masa dia tengah naik, selepas Sanusi Rahmah dia memotong. Dan kali ini di peringkat 3 hari terakhir ni, satu analisa menunjukkan perkataan keyword perpaduan itu menjadi satu trending sedikit. Orang-orang mencari. Okey, saya itu di internet. Bagaimana pula rakyat sedang menilai juga kan, perpaduan ini telah diwujudkan sejak 7-8 bulan yang lepas, hasil daripada pandangan yang di Pertuan Agong. Jadi perjalanan dalam kempen sekarang ini mungkin nak sampaikan kepada orang Melayu terutamanya, pada orang UMNO di kawasan Haji Mazwan juga dan juga rakan-rakan yang lain kan. Dia nak tengok duduk kempen tu, kempen bukan hanya berasing-asing, nak kempen bersama, nampak warna biru dengan merah tu bersama. Jadi bagaimana Haji Mazwan merasakan, adakah kekuatan dalam perpaduan ini? Ya, terima kasih. Memang perpaduan ini satu konsep yang universal, yang baik, boleh diterima oleh semua, boleh difahami, tapi nampak seperti sukar untuk diamalkan. Diakui bagus, tapi nak amal itu bukan mudah. Kalau kita lihat dalam masyarakat kita ni, memang politik itu dia punya perbezaan itu begitu meruncing dan tajam sekali. Luar biasa dia punya ketajaman itu, di mana fahaman politik itu membawa sampai kepada perpecahan. Kalau kita lihat contohnya lah, macam
pertandingannya adalah satu lumrah dalam kehidupan kita. Bersekolah lagi kita ada bersukan. Kita akan dipecah-pecah kan, sukan rumah merah, rumah hijau, rumah biru. Memang bersukan tu kita berlawan bersungguh-sungguh lah untuk menjadi juara. Tapi habis sukan tu kita akan berkawan dengan kawan kita, tak kisah dia daripada rumah mana pun. Jadi patutnya konsep semangat kesukanan itu diterapkan dalam kehidupan kita. Tetapi bila masuk politik ni seolah-olah macam masing-masing tak pernah sekolah. Jadi kalau dia dah parti A, dia parti dia lah betul semua dan dia takkan berkawan dengan orang daripada parti B atau parti C. Sampai macam tu sekali. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, saya selalu sebut, saya kata satu masa dulu dekat Malaysia ni, bila kita berpolitik, kita ingat lagi bagaimana bila sampai contohnya hari raya, maka kita akan lihat pimpinan politik yang sentiasa bergaduh ni, DAP pun dia akan pergi ke rumah pimpinan daripada Barisan Nasional untuk menyambut hari raya, rumah terbuka. Dan begitu juga bila Chinese New Year, bila Deepavali. Tetapi sekarang ini kita punya pertajaman pendidikan politik itu begitu meruncing sampai hari raya pun tak boleh campur. Mas, Tapi tak boleh pergi. Kalau Haji tengok dalam konteks kata Pakatan Harapan dan UMNO pula, bagaimana kewujudan perpaduan ni? Adakah yang dulu tu bila Tuan Haji sebut itu soal konteks yang dulu kan, sekarang ni adakah satu perkara yang baik? Jadi jadi maksud saya contohnya apa tu, bila hari raya, saya sampai hari ni bila kita buat sambutan hari raya, saya akan jemput rakan daripada parti PAS untuk datang. Tapi jemputan saya tidak pernah bersambut. Mereka pula tak pernah jemput saya. Dan kali terakhir saya pergi, saya ingat lagi bila kali terakhir saya pergi pada peringkat awal masa mula-mula kita baru nak tubuhkan amanah dulu, maka pada masa itu pimpinan PAS terutama sekali, malah saya punya pesaing sekarang lah, Syafiq Ngah, dikecam oleh ahli ini sendiri kerana menjemput saya. Buat apa jemput orang ni? Dia ni lah yang akan bertanding untuk melawan kita nanti. Buat apa kita jemput dia? Dia musuh kita. Jadi sampai macam tu. Akhirnya tak ada lagi dah. Baik. Kalau kita lihat pula, dari segi kita bila nak berpadu ni, ini penting. Bila kita nak padu, contohnya sekarang ni daripada Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, kita adalah musuh politik. Lama dah kita bertarung, lama dah kita bersaing satu sama lain kan, untuk saling kalah mengalahkan satu sama lain. Tiba-tiba sekarang kita bergabung, kita nak bersatu padu, kita nak bekerjasama. Bila kita datang berdua macam ni untuk bekerjasama ni, antara elemen yang perlu ada pada kedua belah pihak adalah satu elemen tolak ansur, elemen berlapang dada, elemen rendah diri, elemen saling memaafkan. Ini kena ada. Kalau datang you nak baik dengan saya, selama ni you yang salah, saya betul. You kena minta maaf dulu kat saya, baru saya akan maafkan, baru kita boleh kerjasama. Kalau itu yang kita amalkan, tak ada, you lah minta maaf, memang tak boleh lah. Jadi sekarang ni, BN dengan Pakatan Harapan boleh jadi berpadu ni, duduk bersama kerana kita dua-dua bertoleransi, boleh merendah diri, boleh berlapang dada dan boleh saling maafkan dan saling mengaku kelemahan dan kesilapan masa lalu, dan kita akan bersedia untuk mendakap rakan baru kita ni. Yang Perikatan Nasional, kita lihat mereka tidak boleh berbuat demikian, terutama daripada PAS ni, sebab dia tak ada unsur tu. Bagi dia sentiasa betul, orang lain sentiasa salah. Pendapat dia saja betul, pendapat lain yang salah. Dialah yang suci, dialah beriman, orang lain tak beriman. Jadi kalau nak berpakat dengan saya boleh, tapi kena datang, kena minta maaf pada saya, kena duduk bawah saya, kena ikut cakap saya. Jadi sebab itu dengan dia tak boleh. Jadi sekarang ini saya dengan Barisan Nasional, kita lihat kita ada kematangan dan kefahaman yang sebegitu, iaitu pentingnya perpaduan ini dan saling kita hormat menghormati tolak ansur. Sebab itulah kita boleh bersama. Okey, satu pandangan yang agak menarik juga. Apatah lagi memang kalau di Bangi, memang nampak satu pair yang agak bagus. Ketua Bahagian Bangi, Dr. apa nama? Dr. Zaidi. Datuk Zaidi ni memang berapa kali dah
ikut saya sekali turun padang bersama dengan timbalannya. Memang baguslah. Kerjasama yang sangat baik. Betul, Alhamdulillah. Okey, selain daripada ni Tuan Nur Razli, ni mungkin satu pasal pusingan terakhir. Saya faham masing-masing nanti akan malam ni nak jumpa ramai orang lagi, insya-Allah. Yang pastinya selepas kerjasama ini, BN dah ada satu kenangan walaupun sekejap dalam muafakat nasional bersama dengan PAS. Kalau Haji Mazwan ni dah lama sikit, 2015 dulu, masing-masing dah ada pengalaman begitu. Dalam konteks orang Melayu, kita nak cerita Selangor ni kalau dikira sebagai satu kerusi yang menggambarkan suasana Malaysia kerana komposisi kaumnya agak seimbang. Walaupun bagaimanapun kita nampak jelas orang kata sentimen orang Melayu ni kita. Saya pun Melayu kan, tapi terikut dengan sentimen. Begitu juga anak-anak muda undi 18 banyak mainkan sentimen, terikut-ikut. Kalau beri fakta macam mana pun dia tengok sentimen yang berlaku. Jadi Tuan Razli selaku orang berjuang dalam UMNO yang pastinya tentang memartabatkan agama, bangsa dan tanah air, mungkin ada perkara yang mungkin nak dimaklumkan terutama kepada rakan-rakan UMNO dan juga orang Melayu yang lain, terutama di Dengkil, untuk tarik dan bersama-sama dengan kerajaan perpaduan ini. Apa yang boleh Tuan nyatakan? Okey, bagi saya hari ini sentimen yang dimainkan bila sampai ke pilihan raya tak lain tak bukan ialah isu Melayu, isu agama, dan hari ini menyerang kita pasal isu DAP. Tapi apa yang saya nak bagi tahu ialah pada hari ini kita dengan Pakatan Harapan ini kita mempunyai persamaan, iaitu kita agak moderate. Maknanya kita tidak terlalu ekstrim dalam sesuatu hal. So kita melihat ini semua sebab Barisan Nasional ini dia punya sejarah yang panjang, sejarah membangun negara yang panjang. Daripada mencapai kemerdekaan sampailah kita tumbang pada PRU yang tempoh hari, PRU yang ke-14. Jadi our founding fathers ni kita dah bincang dah tentang masa depan anak cucu ni, dah bincang daripada dulu lagi dah. So dah diletakkan paksinya bahawa 4 perkara ini tak boleh berubah. Agama Islam, bahasa Melayu, raja-raja, hak keistimewaan. So ini dah full stop dah tak ada cerita dah. Patutnya benda ni melalui politik hari ini kita dah tak cerita lagi dah pasal perkara asas. Tak adalah mengatakan bahawa kalau DAP perintah nak Melayu terancam, DAP perintah agama Islam terhina dan sebagainya. Bagi saya ini semua hanya retorik waktu pilihan raya. Jadi sebab kita punya track record yang baik. Kita bawa negara ini walaupun kita ada sedikit sebanyak kelemahan. Tapi kita faham bahawa sebagai parti yang telah lama, parti yang telah tua, dia pasti punya masalah. Pasti punya masalah. Tetapi bagaimana kita nak menyelesaikan masalah itu, kita ada cara, kita ada perundingan, ada permuafakatan. Jadi bila sampai satu tahap yang mana kita perlu bersama dengan Pakatan Harapan untuk kita sambung kembali agenda pembangunan ni, agenda rakyat ni, selepas tergantung selama 5 tahun. Kita tahu 2018 apa yang berlaku. Bagaimana pencapaian negara kita. Hari ini 2023, di mana kedudukan negara pada waktu ini? Pada waktu sekarang ini. Disebabkan apa? Ini disebabkan pertelingkahan politik. Jadi pertelingkahan politik ini pula, dia tidak seperti politik di negara-negara lain. Di negara lain, politik hanya 5 tahun sekali. Bila sampai waktu mengundi, kita mengundi dan kita memilih. Selepas pada itu, kita meneruskan kerja harian kita membangunkan negara. Tetapi kita di Malaysia ini, politik kita ini tidak henti-henti. Boleh kata lepas pada habis PRN negeri ini, mungkin kita nak pergi menghadap Sabah pula, dan lepas tu nak menghadap Melaka pula, lepas tu nak menghadap Sarawak, nak menghadap Johor, and then kembali. Jadi maknanya, proses demokrasi kita ni, dia tidak berlaku setiap tahun, dia berlaku sepanjang masa. Jadi bila masa yang kita ni nak bercerita pasal hal nak membangun negara ni, agenda-agenda yang nak kita bawa ni, sebab kita duk sibuk pasal politik. Dan politik hari ni pula, kita lihat, dia lebih kepada politik menyerang perkara-perkara yang tidak membawa kebaikan pun kepada negara. Saya selalu tengok di luar negara-negara lain, kita bahas tentang dasar, kita berlawan tentang idea, kita berlawan tentang apa yang kerajaan buat yang tak betul, kita bagi solusi, kita tunjuk.
bukti bahawa yang kita punya idea yang lebih baik. Itu yang sepatutnya pembangkang lakukan hari ini, bukannya pembangkang cerita pasal Melayu terhina, Melayu ni sebagainya. Jadi bagi saya, agenda pembangunan ini dia harus meliputi semua pihak. Jadi kalau jadi pembangkang pun harus jadi pembangkang yang kritis, bukannya pembangkang yang memainkan isu tak sokong kau kafir. So kau tak sokong kau musuh Allah. Jadi ini semua tak membawa kepada uh, tak membawa kepada agenda sebenar kita nak bawa negara. Jadi kita berteligar Ya, tentang perkara-perkara yang biasa. betul. Jadi bagi saya dah sampai masanya politik ini kita harus dilihat matang, baik di pihak kerajaan dan baik di pihak pembangkang, sebab rakyat hari ini dah pandai menilai, dah tahu kan. So apa, sebagai contoh waktu masa Barisan Nasional memerintah, Rafizi menjadi pengkritik hebat kita pada waktu Hmm. itu kan. Ya, So macam-macam formula dikeluarkan. Jadi inilah sebenarnya yang rakyat nak tengok, dan rakyat melihat bahawa Rafizi ini punya idea yang lebih baik. Sebab itu rakyat beri keyakinan dan undi kepada Pakatan Harapan yang menyebabkan kita tumbang pada 2018. Dan ya, hari ini bila dah 5 tahun kita mengalami pergolakan politik, dan hari ini bila kita bersama-sama dan kita lihat Rafizi ini dia cuba nak implement segala macam formula ini dalam masa kita menjadi kerajaan. Tetapi kita jadi kerajaan pun baru 8 bulan, 9 bulan. Jadi perlu masa ya, betul. untuk kita implement benda, sebab ini melibatkan banyak pihak. Ini melibatkan prosedur, ini melibatkan polisi, melibatkan banyak pihak. Jadi perkara-perkara ini memerlukan masa. Jadi bagi kita masa 5 tahun. Jangan duk cerita pasal kita menang pilihan raya negeri, kerajaan ni kita nak tukar. Saya bercakap di ceramah-ceramah, berjumpa dengan orang. Hari ini kita ni menukar kerajaan ni seolahnya macam menukar baju. So hari ni Itulah tu. sebabkan harga barang naik, so kita tukar. Solusi dia tukar kerajaan. Saya Ya, nak bagi tahu, tukarlah 10 kerajaan pun harga barang ni takkan turun. Tapi macam mana kita nak mengimbangi harga barang? Salah ya, satunya kita kena pertingkatkan ekonomi kita. So ya, barulah gaji minimum itu kita boleh tingkatkan daripada 1,500 tingkatkan kepada 2,000, daripada 2,000 tingkatkan kepada 2,500. Barulah dia boleh catch up dengan harga barang. Hari ini gaji kita tetap begitu, barang tetap meningkat. Jadi ya. kuasa beli rakyat itu dah semakin berkurang. Tapi kalau kuasa beli rakyat itu jadi hebat, Hmm. pekerja bawahan ini yang dipelopori oleh B40 ini kalau gajinya bermula 2,500. Jadi saya ingat harga barang naik macam mana pun ini tak jadi isu. Jadi Ya, ini yang kena offer kepada rakyat. Bukannya kita kata betul. harga barang naik, telur tak ada, tukar kerajaan. Jadi bagi saya ini semua kelakar, ini semua Hmm. cerita-cerita yang tak masuk akal. Jadi saya ingat rakyat dah mula faham dan kita Ya, konsisten. Kita konsisten. Di ya, dalam UMNO itu sendiri perlembagaan kita jelas mengatakan bahawa Islam itu agama rasmi. Tak ada pertikaian, tak ada. betul. Kita pergi dengan PAS pun kita buat perkara yang sama. Melalui Hmm. Muafakat Nasional, kita pergi dengan Kerajaan Perpaduan pun kita bawa perkara yang sama. Dan hari ini Betul. kita di DAP tak ada pun kita tutup apa mana-mana kuil ke apa ke, ataupun DAP menutup mana-mana masjid ke, Masjid. azan dihalang dan sebagainya, tak ada pun. Tak ada. Ini semua dongengan nak menarik Ya, undi. Jadi bagi saya stoplah, kita berhenti setakat ini. Politik ni politik yang tak membawa kebaikan terhadap rakyat, tak membantu membangunkan masyarakat ini. Jadi kita berhenti, kita lebih kepada kritikan-kritikan ataupun idea-idea baru. Kalau you bagus, you tunjukkan apa yang you nak buat. Contoh macam manifesto lah. Kalau ya, manifesto yang you tunjuk tadi tu, ini lebih pada manifesto, you menambah, you nak menggula-gulakan orang aja. Tambah tu 100, tambah ni 100. Buat tambah ini sikit, tapi you tak tunjuk kepada kita you nak dapat hasil daripada mana. hasil mana? Betul. You nak dapat hasil mana, you nak belanja hari ni, you bagi semua you nak bagi. Tapi Ya, you nak dapat hasil daripada mana. So pembangunan jangka panjang ni macam mana. Jadi ini ya, yang sebenarnya yang kita nak rakyat mula berfikir. betul, Dan betul. kita konsisten tentang perkara. Mhm. Baik. Saya memang satu orang kata idea. Saya nampak Tuan Razli ni seorang yang penuh idea sebenarnya.
orang muda lagi, muda 45 tahun dan 45 tahun saya rasa saya letak penghormatan juga. 45 tahun dah jadi ketua bahagian pengurusi BN bagi bahagian tuan. Jadi insya-Allah kita mengharapkan juga inilah tenaga muda yang akan bawa pembangunan, kerohanian dan infra di kawasannya nanti insya-Allah. Dan manakala untuk Tuan Haji Mazwan, yang pastinya kalau kita ini memang bahan kempen dan di mana manifesto yang dibawa. Dan selain Haji, saya nak mungkin Haji bagi rumusan yang terakhir. Selain daripada kerajaan persekutuan yang sedang kukuh di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, selain daripada pengukuhan di negeri Selangor ini dan tawaran yang diberikan, kita tengok kita dah boleh jangka siapa yang menjadi manis. Selain daripada itu, apakah yang boleh Tuan Haji maklumkan kepada rakyat untuk terus bersama dengan kerajaan perpaduan ini? Ya, pada hari ini dunia sendiri sedang dilanda oleh krisis, masih sedang memulihkan diri daripada COVID-19 dan juga masing-masing bersaing untuk menguasai pesara dunia, terutama dalam bidang ekonomi untuk kelestarian kehidupan masyarakat di negara masing-masing. Jadi dalam keadaan yang begini, persaingan semakin sengit, kita sebagai sebuah negara, kita mesti mempersiapkan negara kita untuk menghadapi persaingan ini. Kita sebelum ini sudah agak ke belakang disebabkan oleh ketakstabilan politik kita. Dan pada hari ini, untuk kita melangkah negara kita maju ke depan, kejar dan pintas negara lain, maka kita kena pastikan kestabilan politik negara kita kembali stabil. Untuk itu, penting kepada rakyat dalam negara ini untuk bersatu padu. Dan untuk bersatu padu, kita kenalah dipimpin oleh sebuah kerajaan yang memang seruannya adalah kepada kesepaduan. Dan untuk itu, yang sekarang telah membuktikan mereka sebagai kerajaan yang berkeupayaan untuk bersatu padu dan menyatu padukan negara ini adalah Pakatan Harapan bersama Barisan Nasional dalam kerajaan perpaduan. Buktinya apa? Semasa negara kita mencapai kemuncak kepada pecahan politik ini adalah sewaktu kita menerima keputusan PRU15. Pada masa itu, kali pertama dalam sejarah, tak pernah lagi berlaku sejak merdeka, keputusan pilihan raya adalah sebuah keputusan yang tergantung, parlimen tergantung. Tidak ada pihak yang mempunyai majoriti mudah pun tak dapat untuk membentuk sebuah kerajaan. Selama ini bukan setakat majoriti mudah, majoriti 2/3 tu mudah saja oleh BN. Tapi sekarang majoriti mudah pun tak dapat. Dan di kala itu, semasa kita negara dilanda krisis, semua ketiga-tiga parti komponen yang terbesar pada masa itu, baik Pakatan Harapan, baik Barisan Nasional, baik Perikatan Nasional, diberi peluang oleh Yang Mulia Seri Pertukaran Berguna, Yang di-Pertuan Agong, institusi yang paling tinggi dalam negara ini untuk membentuk kerajaan perpaduan, tapi terang-terang ditolak oleh Perikatan Nasional. Yang terima adalah Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Kenapa boleh terima? Kerana kedua-dua parti ini meletakkan kepentingan negara, kepentingan kebajikan rakyat melebihi kepentingan sempit politik kepartian masing-masing. PN tak sanggup. Itulah ujian litmus test yang gagal oleh PN, tapi dapat dilepasi oleh Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Maka dari itulah, maka kedua-dua parti inilah yang patut disokong oleh rakyat untuk meneruskan agenda. Kita lihatlah bagaimana apabila kerajaan perpaduan ini di peringkat persekutuan itu di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berjaya memikat terutamanya pelabur-pelabur asing. Kita lihat contoh yang terbaru yang paling hebat adalah orang terkaya di dunia Elon Musk dengan dia punya syarikat Tesla tu terkenal di dunia. Semua inginkan Tesla untuk melabur dalam negara mereka. Kita bermula dengan lewat Indonesia mula lebih awal bagi kita, tetapi akhirnya kita mula telah dapat pintas Indonesia dan menarik Elon Musk dan juga Tesla untuk melabur dalam negara kita. Jadi kita dah mula menyaingi dan memenangi persaingan bukan saja di peringkat Asia Tenggara, tapi di Asia dan juga di dunia kita mula dilihat kembali sebagai sebuah negara yang sangat kompetitif. Sangat malang sekiranya kemajuan yang kita baru nak mula capai dan bahkan melonjak lebih tinggi ini digagalkan kerana kita memilih untuk lagi sekali bergelumang dalam politik yang tidak ketentuan. Saya percaya dalam elemen politik ini bukan saja yang penting adalah political player itu saja,
tetapi rakyat juga memainkan peranan yang penting, dan saya rasa rakyat pun sekarang sudah semakin lama semakin bijak menilai dan memilih. Saya merasakan sendiri, terutama dalam kawasan saya, Dun Sungai Ramal, yang mana Dun yang dikatakan sebagai ada bangi bandar ilmu, dikelilingi oleh institusi pengajian tinggi, orang-orang yang cerdik dan terpelajar. So insyaAllah mereka ini jangan kita pandang rendah, mereka tahu menilai, mereka tahu memilih, dan insyaAllah mereka akan buat penilaian dan pemilihan yang tepat dalam pilihan raya yang akan datang. Cantik, landing tu memang sangat menarik. Saya suka pandangan Tuan Haji Mazwan. Begitulah tuan-tuan dan puan, seperti mana disebut di peringkat persekutuan, bukan hanya sekadar PMX atau Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia juga adalah bersama-sama dengan tidak lain tidak bukan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga barisan kepimpinan daripada Barisan Nasional membentuk kabinet yang bersama. Kita tak lupa atau kita tak pernah mengambil, orang kata apa, kita mengambil cakna peranan dimainkan oleh menteri-menteri dalam Barisan Nasional yang sangat berkesan. Datuk Azalina Aziz contohnya, dan juga Tunku Zafrul, dan begitu juga keserasian bersama kerajaan perpaduan di peringkat nasional ini adalah menjadi satu titik tolak juga, satu gambaran apa yang boleh berlaku di Selangor ini pada masa akan datang sekiranya anda memilih pilihan yang tepat, iaitu perpaduan di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Itu dia, tuan-tuan dan puan. Hilang suara saya. Mohon maaf. Moga kita jumpa lagi ada masa nanti untuk esok. Kita jumpa dengan calon yang lain pula. Terima kasih kepada Tuan Nur Azli dan juga Tuan Haji Mazwan. Sampai kita jumpa lagi. Moga-moga Allah berikan kemenangan kepada anda berdua. Wallahu alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesihatan, moderator. Nanti sama-sama kita sorak. Kita Selangor. nanti dulu. Perpaduan. Ready. Kita Selangor. terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.